Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Ustaz nak mengajar cara menjaga kebersihan rohani tahun 1. Okay, murid-murid boleh rujuk muka surat 23. Okay, kebersihan rohani. Rohani ni apa? Rohani ni perkara yang kita tidak boleh lihat. Dia ada di dalam hati kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa yang ada di dalam hati kita dan tuan kepada badan tersebut. Contohlah Amin, dia rasa gembira. Tak ada siapa tahu yang dia gembira kecuali Allah dan dirinya sahaja. Okay, cara menjaga kebersihan rohani yang pertama ialah membaca Al-Quran. Okay, dengan cara membaca Al-Quran, kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, kisah Nabi Musa yang kaumnya menyembah patung lembu. Jadi kita boleh ambil pengajaran supaya kita tidak melakukan perkara yang sama. Kita tidak menyembah patung lembu. Selain itu, kita boleh mengambil contoh daripada peristiwa Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berat sekali. Allah uji dia dengan sakit, hilang harta, anak-anak dia mati, tapi dia bersabar dengan apa yang Allah uji dia. Jadi kita boleh ambil pengajaran lah, menjadi orang yang sabar. Selain itu, ada juga peristiwa kaum Yahudi yang tak nak beribadah kepada Allah pada hari Sabtu, dan akhirnya dia menjadi kaum Yahudi yang tak nak beribadah pada hari Sabtu tu Allah tukarkan menjadi monyet. Jadi sebagai hamba Allah, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan Allah. Dengan cara baca Quran juga bolehlah hati kita menjadi lebih bersih. Kita tahu hukum, macam mana cara berwuduk, macam mana cara solat, semualah kita tahu. Jadi kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Okay, yang seterusnya ialah cara membersihkan rohani seterusnya ialah puasa. Okay, kenapa puasa? Puasa ni boleh melemahkan nafsu kita. Nafsu ni apa dia? Nafsu ialah kehendak dalam diri kita. Tapi kehendak ni dia menjurus kepada perkara yang maksiat, perkara yang Allah tidak suka. Sebagai contohnya, buang masa, main game lama-lama, membazir makanan, mengejek orang, buat perkara yang tidak elok. Nafsu ni cenderung untuk menyuruh kita melakukan perkara yang tidak elok. Okay, puasa, kita harus puasa dengan elok lah. Kalau kita puasa, kita tidak boleh makan dan minum pada waktu siang. Kita tidak boleh menonton, melihat perkara-perkara yang tidak elok. Sebagai contohnya, perempuan seksi ke, orang yang tidak menutup aurat ke, kita tak boleh tengok masa puasa kalau tak kurang pahala puasa. Yang seterusnya, tidak boleh bergaduh, tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh isap rokok, tak boleh main game lama-lama, buang masa, tengok TV lama-lama, tak boleh. Kurang pahala puasa. Tak boleh mengumpat orang. Mengumpat ni macam cakap kat belakang lah. Cakap kat belakang orang tu tak tahu kita kutuk dia kat belakang, mengutuk dia kat belakang, ngejek dia. Tak boleh masa puasa. Kalau tak, pahala puasa kita Allah buang sikit. Allah kurangkan pahala puasa kita. Okay, masa puasa kita haruslah solat. Tak boleh tak solat 5 waktu. Kalau tak, pahala tak ada kalau tak solat 5 waktu. Solat wajib. Banyakkan belajar agama, banyakkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang Ustaz bentang tadi dah. Okay, banyakkan berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Banyakkan berdoa.
Dan banyakkan sedekah. Sedekah. Sedekah juga boleh membersihkan rohani kita. Macam mana cara bersedekah membersihkan rohani kita? Dengan cara bersedekah, kita boleh merasakan bagaimana keadaan orang susah. Kita boleh tengok orang susah tu macam mana. Baju dia koyak, makanan tak cukup. Jadi dia membuang rasa sombong dalam diri kita. Menyebabkan kita rasa lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dengan bersedekah, sifat sombong, sifat riak dalam diri kita hilang sedikit demi sedikit. Dan selain daripada itu, sedekah juga menambahkan rezeki. Kalau kita bagi sedekah dekat orang, bagi zakat dekat orang, Allah akan tambahkan lagi harta kita supaya kita lebih banyak bersedekah. Seterusnya ialah solat. Solat ni mencegah kita daripada melakukan perbuatan maksiat. Maksiat ni apa? Maksiat ni adalah perkara yang Allah tidak suka. Perkara yang Allah tidak suka. Contohnya ialah bergaduh. Dengan cara kita solat, hati kita ni susah untuk melakukan maksiat. Dia ibarat menghalang kita daripada melakukan maksiat. Orang yang solat ni juga menghalang kita daripada melakukan perkara yang Allah tidak suka. Contoh selain daripada bergaduh, mengejek orang. Bila kita rajin solat kita baca dengan betul, Fatihah baca betul, bacaan masa rukuk, sujud betul semua. Dia menghalang kita daripada melakukan kejahatan. Contohnya apa dia? Kalau kita rajin solat, kita bila orang cakap jangan puasa, kita rasa berat hati, tak nak puasa juga, walaupun kita rasa lapar. Kalau orang rajin solat. Sekian saja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.